Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma dafa' 'annal bala' wal waba' wal 'adzab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang pada kita pada malam ni untuk kita sama-sama menyambung ataupun malam ni memulakan perbahasan kita daripada hadis 40. Bermula daripada hadis yang pertama, berdasarkan catatan ya, sikit. Kalau ada siapa yang dah beli tu, buku dia dekat depan, kat tiang tu. Kalau siapa yang dah beli ya. Saya ingat mula-mula nak baca hadis tu straight aja. Maknanya kita baca dulu 42 buah hadis ikut kepada kaedah orang mengaji hadis ya, baca secara bersanad. Tapi mungkin nantilah kot ya. Mungkin musim maulid esok. Musim maulid nak akan datang ni, kita buat aktiviti baca hadis 40 ke khatam tu gitu ya. Setengah tempat dah mula buat dah. Musim maulid Nabi, dia orang baca kitab hadis yang ringkas-ringkas lah, khatamkan. Ganti kepada ceramah. Setengah biasa kita buat ceramah kan, tapi sekarang ni setengah tempat dia dah mula pelbagaikan antara kaedahnya ataupun antara caranya, dibuat bacaan kitab secara bertalaqi tu. Jadi saya ingat mungkin nantilah kita baca mana hadis tu daripada awal sampai habis. Untuk kuliah-kuliah kita yang berikut ni, kita syarah satu persatu hadis insya-Allah. Jadi hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis ni daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kunyahnya Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata bahawa sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Mana kita fahamnya setiap amalan itu mesti niat. Dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maksudnya kalau niatnya ikhlas, banyaklah pahala. Kalau niatnya bercampur-campur, kuranglah pahala. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya,
Maksudnya niat hijrah dia itu hijrah pada zaman Nabi dulu kerana Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, niatnya itu kerana dunia yang dia mahukannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya tu. Maknanya setiap amalan kita tu dilihat pada niatnya. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazih al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Qushairi An-Naisaburi fi sahihayhima allazaini min as-sahih al-kutub al-musannafah. Jadi hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih kedua-duanya. Hadis ni dari sudut perbahasan sanadnya hadis sahih lah. Hadis yang sahih. Cuma hadis ni dia tidaklah hadis mutawatir. Mutawatir ni maksudnya hadis diriwayatkan oleh satu kumpulan yang ramai, riwayat daripada Nabi, sahabat ramai riwayat daripada Nabi, tabi'in pun riwayat daripada sahabat ramai, tabi'in pun ramai juga riwayat, bawah tu pun ramai. Itu hadis namanya hadis mutawatir. Kedudukannya hampir-hampir macam Quran dari sudut hujah. Kuat. Hadis ni bawah sikit disebut sebagai hadis masyhur. Hadis masyhur. Maksud hadis masyhur ni riwayat daripada Nabi seorang je, sahabat seorang je. Macam hadis ni Umar radhiyallahu anhu riwayat daripada Nabi. Yang riwayat daripada Umar pun seorang juga, Alqamah Al-Laythi. Dia riwayat seorang je. Dia tabi'inah. Riwayat daripada Al-Laythi ni pun seorang juga, Muhammad At-Taimi. Seorang. Riwayat daripada At-Taimi ni pun seorang juga, Yahya Al-Ansari. Ni bawah pula lagi daripada tabi'in ni. Lepas tu baru ramai orang riwayat. Jadi hadis yang macam ni namanya hadis masyhur. Kita tak payah tahu, tak apa. Tapi alang-alang kita bincang ni, kita bincang dalam lah sikit ya. Maka hadis ni namanya hadis dari sudut sanad tu hadis masyhur. Dan dia dari sudut sahih tak sahih, hadis ni adalah hadis yang sahih. Lagi satu bentuk paling rendah sekali disebut sebagai hadis ahad. Seorang sampai ke sudah seorang. Ataupun dua orang sikit lah, sikit sampai ke sudah sikit. Itu hadis ahad. Seorang ahad satu. Macam hadis ni satu. Kemudian ramai. Sayyidina Umar turun ke Laythi turun ke Taimi turun ke Al-Ansari, seorang. Daripada Ansari tadi ni barulah ramai. Itu namanya hadis masyhur. Baik, pengertian hadis dan pengajaran. Prinsip kehidupan yang diketengahkan dalam hadis ini adalah kepentingan niat dalam kehidupan manusia. Mana hadis ni mesti mana kita faham secara ringkas, kita dengar tu kan. Makna nak cerita tentang apa? Kepentingan niat. Setiap amalan kita tu niatnya. Penting tak pentinglah hadis ni. Pada setengah ulama hadis ni dianggap setengah agama. So hadis ni setengah ulama dianggap setengah agama. Kat mana setengah agama tu? Kerana agama kita
dilaksanakan ia dari sudut hatinya, dalaman, kemudian praktikal. Separuh daripada semayang kita ni belah hati, separuh lagi rokok apa semua tu lah. Jadi kerana tu dianggap hadis ini setengah agama. Kalau kita pergi haji, niat mesti ada tak niat? Mesti ada niat. Kan niat nak ihram, sekali niat nak lah kali, niat tahallul. Semua sudah niat. Satu bahagian, setengah lagi buat tu. Pakai baju ihram, kain ihram, kemudian pergi lontar, pergi apa semua. Zakat pun sama juga. Nak bayar zakat, mesti ada tindakan bayar zakat. Tekan ke apa ke internet, bayar internet, tekan. Tapi ada tak niat? Ada niat. Kerana itu setengah ulama kata hadis ini separuh agama. Besar tak? Besar. Maka Imam Nawawi diletakkan hadis ni pertama kerana nak peringat kepada kita perkara penting dalam hidup kita ni, niat. Balik ke hati kita. Balik kepada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tak tengok kepada rupa kamu. Suar tak tengok rupa handsome ke tak handsome ke, ada telinga ke tak ada telinga ke, hidung besar, hidung kecil, mancung tak mancung. Wala yanzur ila ajsamikum, tak tengok pada jisim kita. Tinggi rendah, gemuk kecil ke, kurus ke, tak tengok. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala dia tengok kepada hati kita. Itu besar kedudukan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya orang yang bersihkan hati dia, telah rugi orang yang mengotorkan hati dia. Maka Imam Nawawi awal-awal dia mulakan hadis dia dengan hadis berkaitan dengan niat. Hatta Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pun dia kitab hadis kan? Kitab hadis Imam Bukhari kitab sahih, kitab hadis. Tapi dia mula dengan hadis apa? Hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Mana dia nak peringat kamu mengaji hadis, tapi mula-mula sekali niat biar betul. Jangan salah pula niat tu. Gitu kan. Maka prinsip yang pertama yang nak diketengahkan sini adalah kepentingan niat dalam kehidupan manusia. Tapi kena ingat jugalah ya, penting-penting niat pun macam kita sebut tadi kan, itu separuh agama lah. Separuh lagi tindakan. Separuh niat, separuh lagi tindakan. Niat kena betul, tindakan pun kena betul juga. Tak boleh niat betul, tindakan tak betul. Tak boleh. Sebab apa? Daftar masuk dalam website apa tu sekarang duk tengah viral. Website apa ni, ada yang duk viral ni, ribu-ribu orang student IPT. Apa ke nama tu? Gitulah dia. Sugar tu lah. Dia daftar. Niat betul. Niatnya nak mengaji, nak bayar yuran universiti. Cara tak betul. Boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh, salah lah. Niat memang penting lah. Tapi kena pastikan juga tindakan tu pun ikut agama juga. Gitu. Ia menjadi landasan asas kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan manusia. Macam hadis kita sebut tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Tak tengok. Yang Allah Ta'ala tengok kepada hati kita. Kadang bila bila keadaan terpaksa macam sekarang ni kan, kita semayang jauh-jauh ni agak-agak dapat tak pahala soft? Tak dapat
Sepatut soft kena rapat kan. Sekarang kita semayang jauh-jauh, agak-agak dapat tak pahala soft? Sepatut semayang diri ke duduk? Semayang diri. Tengok-tengok kaki sakit, je kan? Tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Semayang duduk. Dapat pahala semayang duduk? Dapat pahala. Kenapa? Kerana niat di hati tu bukan saja-saja nak semayang duduk. Betul je kan? Kalau boleh nak semayang duduk kan semayang diri. Mestilah semayang diri. Tapi kerana keadaan terpaksa, maka mudah-mudahan pahala tu diberi juga Allah kerana melihat kepada hati tu. Bukan saja-saja nak semayang duduk. Samalah kita sekarang, bukan saja-saja nak semayang jauh-jauh ni kan, tapi kerana keadaan itu menuntut macam tu, maka mudah-mudahan dapat jugalah pahala soft. Cuma jagalah, dekat tak boleh kan. Saya dah peringat dah dulu. Sama soft boleh tak? Sama soft boleh. Sama kalau soft. Kita nak rapat tak boleh dah kan. Soft ni rapat dan sama. Sawu sufufakum, sama. Jadi kita dah tak boleh nak rapat. Tak apalah, nak buat macam mana? SOP-nya macam tu. Tapi samakan soft boleh tak? Samakan. Boleh, samakanlah soft. Sebab kita tengok setengah orang semayang, dia hampa dia punya sajadah, dia semayang ikut sajadah dia. Dia tak semayang ikut soft. Itu memang kurang langsung lah pahala. Itu tak ada pahala. Tak ada pahala soft. Kenapa? Kerana dia sengaja tak menyamakan soft dia. Padahal boleh tak dia nak samakan soft? Boleh. Sebab itu baliknya kepada apa? Hati. Saja-saja tak mau samakan soft dalam keadaan boleh sama, maka di situ tak ada pahala soft. Tapi kita semayang soft sama dah, tapi tak boleh nak rapat. Kita nak rapat tapi tak boleh rapat kerana SOP-nya macam tu. Mudah-mudahan pahala tu dapat juga. Itu yang disebut hadis tadi, innallaha yanzuru ila walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tengok kepada hati kamu. Baik, antara kaedah fiqh yang selaras dengan hadis ini ialah al-umur bimaqasidiha. Saya tulis kitab ni mula cerita tentang prinsip hidup. Kerana Imam Nawawi bila buat mari kita tulis hadis 40 ni, dia cerita tentang prinsip-prinsip asas Islam. Hadis-hadis ada dalam 42 buah hadis ni, hadis-hadis yang prinsip asas Islam. Macam mana? Hadis disebut sebagai setengah agama. Hadis disebut sebagai sepertiga agama, seperempat agama. Macam tu. Maknanya prinsip-prinsip asas dalam agama Islam. Maka kemudiannya kita sebut tentang kaedah fiqh yang diambil daripada hadis tu. Sebab kalau kita faham kaedah fiqh ni, banyak perkara hak kita boleh selesai sendiri. Maka kaedah fiqh yang diambil selaras daripada hadis ini ialah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara dengan tujuannya, dengan niatnya. Setiap perkara balik tengok hukum dia, niat tu. Ada orang bagi barang kat kita, dia letak dekat pintu pagar rumah kita. Barang tu kira apa? Niat dia tu. Kita balik rumah, tengok-tengok ada sangkut dekat pagar rumah kita 4 biji mangga. Pisang ke mangga ke buah ke apa kan? Nak bagi kat kita ke? Nak jual kat kita ke? Nak transit sat kat kita ke? Nak wakil kat kita suruh bagi kat orang lain ke? Macam mana nak tahu? Al-umur bimaqasidiha. Kira macam mana tu? Sangka baik. Kat mana sangka baiknya? Dah letak di situ, kira nak bagi lah kan? Boleh lah pakai hak tu. Itu kita berhukum dengan adat, kebiasaan. Tapi kalau orang warak, tak makan. Siapa dia tak makan? Kerana al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara dengan niat. Mana dia tahu niat orang hak letak ni? Tak tahu. Tak tahu.
Tapi kalau siapa hak makan, bolehlah makan. Dia ambil kepada hukum mana? Adat. Adatnya, biasanya, bila kita pun lagi nak bagi barang ke jiran kita, tengok dia tak ada rumah, kita buat sangkut je lah. Jadi, kalau siapa hak makan, dia ambil atas kebiasaannya. Adatnya orang buat lagu tu. Tapi kalau dia warak betul, dia tak makan. Kenapa? Kerana dia tak tahu pun niat. Oh, itulah. Siapa letak? Tak tahu. Bila tak tahu, mana nak tahu niatnya? Kita motor kita kan, tengok-tengok, ada apa benda dalam? Oh, pulut hitam. Ada pulut hitam. Tak tahu. Mungkin dia saja letak asal je ke? Saki dia nak mari ambil balik. Bila tak tahu, macam mana nak buat? Nak kata adat tak tu? Kebiasaan ke orang letak? Maka tempat sini biasa orang letak pulut hitam dalam motor. Dia nak bagi agih makanan, dia main letak atas motor. Ada tak? Biasa tak? Biasa macam tu? Kalau biasa, kita ambil hukum adat lah. Maksudnya kita anggap memang orang nak bagi. Boleh ya? Tapi kalau warak, dia tak ambil. Sebab apa dia tak ambil? Kerana al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara dengan niat. Dia tak tahu niat. Macam mana nak buat? Ambil tak sebelah. Boleh pilih. Boleh pilih. Wallahu a'lam. Jatuh membazir bagi kat ayam lah. Motor depan ni tak sebelah tu. Sekali ada lah orang-orang yang terpaksa pergi makan, pulang lah kan. Sama lah kita jumpa duit tepi jalan kan. Nak ambil ke nak tinggal? Nak ambil ke nak tinggal? Perbahasan tu ada dalam bab muamalat. Sebagai contoh, seorang yang menjual atau membeli dalam keadaan tidak sedar ataupun terpaksa, maka akad tersebut tidak memberi kesan terhadap pemilikan barang yang dibeli atau dijual. Tak beri kesan. Sebab apa? Sebab niat tak ada. Niat tak ada, tak bagi kesan. Sama kalau dalam masalah talak. Saya ada bincang dah sekali hari tu rasanya. Dia talak orang rumah dia ataupun isteri dia. Kemudian dia kata, saya sebenarnya tak mau talak isteri saya, tetapi saya terlafaz kerana saya disihir. Apa hukum talak tadi? Jatuh ke tak jatuh? Talak 3 pula tu. Kalau talak 2, talak 3, talak 1 boleh tahan lagi dah. 3 terus dia bagi. Tapi dia lafazkan itu, wal-iyazubillah, dia lafaz tu atas kerana dia disihir. Jatuh tak? Tak jatuh. Kerana apa tak jatuh? Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara dengan niatnya. Tak jatuh. Memang ada kes tu banyak agak di Malaysia ni lah. Di Malaysia ni banyak juga. Sehingga kan orang buat kajian lah, nak mengesahkan sama ada dakwaan kena sihir itu betul atau tak betul. Ada dibuat. Sekarang ada kawan seorang buat. Bagus orang. Orang faham. Dia buat kajian. Sebab memang berlaku banyak juga di mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, dia kata, saya sebenarnya tak lafaz. Tapi saya lafaz itu atas kena sihir. Sihir buat orang. Orang buat. Kalau ikut hukum fiqah, dalam kitab fiqah, memang tak jatuh. Kenapa? Al-umur bimaqasidiha. Dia tak niat pun. Tu dia jadi macam bukan diri dia. Cuma bila pergi mahkamah, macam mana nak tentukan betul-betul dia tu kena sihir. Itu yang orang buat kajian. Adalah dia kena isi borang panjang lah. Isi borang. Jadi kawan saya ni akan cek tengok. Ni menunjukkan betul dia kena sihir. Adalah macam-macam lah kriteria orang kena sihir ni ada. Mimpi malam kena patuk ular hitam, lembaga hitam hari malam, cakap tak tentu hala, gitu kan. Adalah kaedah cara-cara dia buat tu. Tapi nak ceritanya apa?
Bila sesuatu itu dilafazkan ataupun dilakukan bukan dengan niat dia, maka tidak jatuh ataupun tidak terlaksana, jual beli itu pun tak jadi. Orang paksa kita beli, tak sah. Macam dulu yang jadi kes apa, yang goreh-goreh ni, goreh-goreh ni kan, suruh goreh kemudian dia tak cerita bila goreh ni dapat yang ni, tak apalah. Dia tak cerita kena bayar macam-macam cerita lain tu dia tak cerita. Maka kat situ ada unsur-unsur apa? Tipu. Maka bila ada unsur tipu, tak ada al-umur bimaqasidiha. Jadi asalnya perkara yang macam tu dari sudut hukum syarak pun dikira sebagai tak sah. Seseorang yang memberikan sesuatu kepada seseorang yang lain tanpa menyatakan apa-apa, maka akad tersebut bergantung kepada niat pemberi, sama ada hadiah, pinjam, wakil, wadi'ah dan lain-lainnya. Kalau berakad, kalau berharta. Jadi sebab tu kita dalam fiqh Syafi'i ni, bila kita jual beli, kita mesti ada akad. Tiada akad kan? Dalam mazhab Syafi'i kita ni, beli benda ringan-ringan pun kena sebut aku beli ataupun beli. Cukup dah nah. Orang yang jual kan kata jual. Mana nak beri jelas ini akad jual beli. Kalau hutang kena sebut hutang, baru jelas. Sebab al-umur bimaqasidiha. Tak apa. Tak apa. Boleh. Apa tak boleh pula. Memang kita kena sebut lah. Orang kafir lah. Tak apa. Kalau kita jual pada orang kafir pun, kita kena sebut aku jual. Dia nak jawab aku beli tak beli, dia punya bahagian lah. Kalau kita yang membeli pun sama je.